Warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to DR1 Share, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan secara percuma dan health issue secara fitness pun boleh belajar secara percuma lah. Okey, bagi korang yang dah lama subscribe, jutaan terima kasih banyak-banyak. Bagi korang yang baru singgah ke sini, tengok aku punya video. Seronok tak seronok? Kalau seronok, sub lah. Tak seronok, tak payah. Okey, aku buat untuk video kali ni, aku nak lebih kepada, sebenarnya aku nak buat live. Tapi bila aku buat tadi set dan aku tengok balik, teruk gila lah yang aku. Muka aku macam muka pecah rumah. Tak clear langsung. Sebab itulah aku, tak apalah, aku record terus upload. Lebih kurang macam live lah. Cuma korang tak boleh interact dengan aku lah. Okay, berkenaan dengan Twitter. Okay, lately ni kalau korang tengok, Dr. Amalina, Dr. Benny Rusani, lepas tu dengan Dr. Suhazeli Abdullah. Ada seorang hamba Allah ni, okay, dia tweet berkenaan 4 mitos yang Dr. Amalina Bakri kita ni, siapa tak kenal dia, 4 mitos yang dia kata. First, kalau waktu pregnant korang makan kicap ke, minum kopi ke, anak tak akan boleh jadi hitam sebab genetik yang mempengaruhi color kulit anak. Lepas tu nombor 2, Dr. Amalina cakap lagi berkenaan dengan kalau kulit korang tu macam luka nak sembuh, tapi bila makan kicap, luka tu, kuping tu akan jadi hitam. Sebab apa? Kicap. Yang tu pun mitos. Lepas tu nombor 3, berkenaan dengan mandi malam. Mandi malam boleh menyebabkan paru-paru berayak. Tu pun merepek. Dr. Amalina cakap merepek. Dan last sekali dia cakap berkenaan dengan, last sekali Dr. Amalina cakap berkenaan dengan, kalau tengah luka ke apa kan, kalau makan telur boleh jadi nanah tak luka tu. Dr. Amalina cakap tu pun mitos. Sebab telur tu ada protein. Protein tu bantu untuk cell recover. Betul tak? Dan ada seorang ni hamba Allah, dia pergi retweet benda tu. Dia retweet, dia tulis pula tak ada kaitan langsung dengan apa yang Dr. Amalina cakap. Dia kata yang mandi malam tu betul. Sebab selepas maghrib jantung kita slow. Kalau mandi nanti terkejut, jantung kita terkejut. Kalau nak mandi pun better mandi selepas 12 tengah malam. Time tu jantung kita akan start aktif balik. Lagi bagus mandi sebelum solat subuh. Sebab dia boleh menyebabkan kita punya badan jadi lebih cegah. Aku tak tahulah, yang dia retweet ni tak ada kaitan pun. Tengok 4 yang Dr. Amalina cakap, tak ada kaitan pun dengan mandi dan slowkan heartbeat. Tapi tak apalah, disebabkan dia retweet macam ni, dan aku pun tak tahu Dr. Amalina, dia screenshot Dr. Suhazeli Abdullah punya Facebook dekat post. Dr. Suhazeli ni adalah seorang pakar klinik kekeluargaan lah, lebih kurang macam family medicine specialist. Kat situ Dr. Suhazeli dia cakap 3 waktu dilarang mandi. Dia cakap kononnya lah, first bila yang dilarang mandi tu 30 minit setelah solat asar. Sebab apa? Dia bagi tahu pesepah yang boleh ni semua mengarut. Darah kita time tu tengah panas dalam 36.5 sampai 37.5. Badan kita jenis macam mamalia, berdarah panas. Kalau korang mandi air panas yang mendidih gelegak sekalipun, korang punya darah suhu tak akan berubah. Sebab kita ada mekanisme badan sendiri, compensatory mechanism, ataupun kita panggil sebagai homeostasis. Faham tak? Hemostasis ni adalah badan kita boleh regulate sendiri body temperature. Kita punya bendalir sekali, dia boleh regulate. Kalau terlalu tinggi, badan punya suhu dia akan rendahkan sendiri. Tu hebatnya badan manusia ni, bukan senang-senang. Sebab itulah mitos juga kalau minum air boleh menyebabkan gemuk. Sebab apa? Air bila masuk dalam kita punya badan, suhu ais tu akan jadi sebiji macam suhu badan. Sebab apa? Kita punya badan kita boleh komposit benda tu. Lepas tu nombor 2 tak boleh mandi setelah maghrib. Lepas tu Dr. Suhazeli cakap
Jantung manusia ni bekerja sepanjang hari, tak pernah stop. Okey, kalau orang normal dalam 60 ke 110 beats per minit. Tak ada sebarang kajian yang mengatakan mandi setelah maghrib ataupun mandi malam boleh menyebabkan paru-paru jadi berayak ataupun boleh menyebabkan jantung berayak ke apa. Aku tak pernah dengar pun jantung berayak. Zaman-zaman dulu orang tua-tua cakap macam tu sebab tak mau bagi kita keluar malam-malam mandi sebab bahaya, lampu tak ada, lagi binatang buah ke orang skoding hang ke apa, tak pasal. Dan last sekali, poin yang ketiga, tak tahu orang cakap tak boleh mandi selepas isyak. Sebab apa tak boleh mandi selepas isyak? Dr. Suhazili cakap, kalau jantung hampa terhenti pasal mandi selepas isyak, tu memang dah ajal dah lah. Tak ada scientific evidence ataupun base yang mengatakan mandi lepas isyak boleh menyebabkan meninggal. Tak ada. Untuk orang-orang normal tak ada langsung. Merepek semua benda ni. Satu lagi, mandi waktu pagi-pagi sebelum subuh ke apa, jantung jadi lebih sihat ke apa? Sebenarnya tak. Sebab kita punya jantung ni Tuhan jadikan satu organ yang unik. Dia boleh kawal, dia boleh stablekan jantung sendiri. Dia boleh stablekan dia punya heartbeat sendiri. Kalau heartbeat terlalu tinggi, dia akan slow down a bit. Jadi normal balik. Kalau heartbeat kita rendah sangat-sangat, dia akan normalize. Dia akan tingkatkan untuk berada dalam normal range sahaja. Yang tu yang uniknya kita punya badan. Tuhan jadikan badan kita istimewa sangat-sangat. Melainkan orang tu ada penyakit jantung yang perlukan bateri. Kita panggil sebagai pacemaker. Yang tu wallahu alam lah. Okey, dan lepas tu kita punya Menteri Agama. Okey, Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia cakap tiada dalil Al-Quran ataupun sunnah berkaitan dengan larangan mandi pada waktu malam. Tak ada dalil langsung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamba-hambanya di kalangan yang sentiasa menjaga kebersihan. Hikmah pensyariatan mandi ni adalah mendapat pahala kerana mandi tu adalah ibadah. Dapat menghindarkan diri dari penyakit dan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang sesama manusia. Kalau hampa busuk, bau macam bangkai tu, rasa siapa nak dekat? Lepas tu menjadikan tubuh menjadi lebih aktif dan sergas. Make sense benda tu. Kadang-kadang tu cakap mitos orang tua-tua ni, kadang-kadang kita salah tafsir. Tapi kita open minded, kita fikir dulu. Ya. Sekarang ni dia ada sains. Sains dia explain kenapa benda tu jadi, kenapa benda tu jadi, kenapa benda tu jadi. Dia tak membabi buta. Okey. Okey. Yang ni pandangan doktor. Pandangan Dr. Amalina Bakri, pandangan Dr. Suhazili Abdullah. Ini pandangan aku pula. Okey, pandangan aku jantung manusia ni selain dipengaruhi banyak faktor, salah satu yang mempengaruhi dia adalah hormon kita. Hormon stres, hormon thyroid. Hormon-hormon ni lah yang mengawal kita punya degupan jantung. Macam aku cakap sebelum-sebelum ni, kau pernah dengar tak? Pernah ingat tak circadian rhythm? Tahu circadian rhythm tu apa? Circadian rhythm tu adalah biological clock. Maksudnya jam biologi. Kita punya dalaman yang mengawal segala metabolisme badan, segala tumbesaran badan. Benda ni lah yang mengawal fiziologi kita. Kita panggil sebagai circadian rhythm. Okey, circadian rhythm. Contoh, circadian rhythm kita dipengaruhi oleh cahaya. Kenapa manusia waktu petang berjaga? Normal lah. Bukan aku cakap pasal orang yang kerja malam tak. Orang yang normal, waktu petang, pagi je dia bangun. Dia terjaga. Waktu malam dia tidur. Kenapa? Benda tu jadi sebab circadian rhythm lah. Circadian rhythm ni dipengaruhi oleh cahaya di sekeliling kita. Cahaya matahari. Okey. Dalam satu hari ada 24 jam. Okey. Dalam 24 jam,
kita punya hormon kita naik turun tau. Dia bukan stable, static ataupun steady state, tak. Hormon kita naik turun. Kalau hampa tengok aku punya video berkenaan dengan, tak salah aku, microsleep. Microsleep aku ada selit sikit pasal circadian rhythm. Okey. Kita punya hormon naik turun. Yang ni lah rhythm. Rhythm dia circadian rhythm. Circadian tu diambil daripada perkataan Latin. Circadian maksudnya round day. Okey. Kenapa aku beritahu? Kenapa waktu malam kita tidur dan waktu petang kita bangun? Okey, waktu petang, waktu pagi-pagi tu pukul 6 pagi. Waktu 6 pagi tu kita punya hormon kortisol, hormon stres kita ni naik. Growth hormon kita naik. Dan lepas pukul 6 pagi tu kita makan breakfast. Bila makan breakfast, insulin kita pun naik. Banyak hormon yang naik. Bila hormon kortisol naik, bila hormon testosteron kita naik, bila hormon thyroid kita naik, kita punya respiratory rates kita punya pernafasan kita makin dari laju, normal. Pernafasan kita waktu kita berjaga dengan waktu tidur, dan degupan jantung waktu kita berjaga dan tidur sangat berbeza. Disebabkan oleh circadian rhythm ni lah. Okey, kortisol ni menyebabkan temperature badan kita pun naik. Bila kortisol naik, growth hormon naik, insulin naik, testosteron hormon naik. Yang ni lah menyebabkan kita jadi lebih alert. Okey, kalau ikutkan circadian rhythm, waktu yang paling kita rasa kita alert adalah waktu pukul 10 pagi. Waktu 10 pagi tu kita alert. Sebab itulah orang yang nak betul-betul berjaya dalam exam study pagi. Pukul 10 tu paling dia alert. Lepas tu kalau orang main gym, nak badan sadar, nak rasa macam main secara efisien dan efektif, main sat badan dah berketul-ketul, hampa main gym dalam pukul 5 sampai pukul 7. Sebab 5 ke 7 dia punya muscle kita bekerja yang paling tinggi pada pukul 5. Dia punya aktiviti paling highest pukul 5. Dan selain tu, kita punya suhu badan, temperature ya. Lepas tu kita punya blood pressure yang paling tinggi. Tak pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7 lebih. Waktu tu hampa akan rasa panas badan. Tiba-tiba hampa rasa macam tekanan darah hampa tinggi sikit time tu. Kalau hampa tak percaya, hampa try check dalam pukul ni. Pukul 5 lebih sampai pukul 7 lebih, di mana kita punya blood pressure tinggi, kita punya temperature tinggi, heart rate kita pun akan tinggi. Bila waktu malam, okey, start pukul 8 malam, 9 malam, 10 sampai pukul 2 pagi ni, waktu ni lah kenapa kita rasa mengantuk. Sebab di otak kita ni ada satu hormon dihasilkan, kita panggil sebagai melatonin. Melatonin adalah hormon yang dihasilkan oleh satu organ ni, kita panggil sebagai pineal gland yang ada dekat otak. Dihasilkan melatonin. Melatonin ni lah yang menyebabkan kita punya jadi mengantuk. Kita punya pernafasan jadi rendah. Normal breathing rate adalah 12 sampai 16 per minit. Okey. So bila kita nak tidur, kita punya pernafasan jadi slow. Mungkin sebelah macam tu. Dan kita punya heartbeat kita pun akan slow. Waktu tidur, jantung kita slow. Kita punya suhu badan pun kurang 2 ke 3 degree Celsius. Contoh, waktu bangun ni hang punya suhu badan 36.5. Tapi bila hang tidur malam satgi, mungkin suhu badan 33, mungkin 35, mungkin 34. Dia kurang 2 ke 3 degree Celsius. Sebab apa? Hormon melatonin ni dia prepare badan untuk fall asleep, untuk tidur. Hormon ni, hormon kortisol buatkan kita berjaga. Sebab itulah waktu petang, waktu pagi, tengah hari petang, kita berjaga sebab hormon kortisol. Waktu malam kita mengantuk sebab hormon melatonin. Yang ni kita panggil sebagai circadian rhythm. Circadian rhythm ni boleh kata secara simplified dia adalah sleep awake cycle. Dia yang mengawal semua benda ni. Berbalik kepada Twitter tadi. Okey, Twitter yang kita punya sahabat tu lah, yang dia kata
mandi selepas maghrib boleh menyebabkan jantung jadi slow. Kalau kita tengok balik circadian rhythm yang aku cakap tadi, waktu pukul 7 maghrib saja 7 lebih 8-9 kan, 8-9 time tu melatonin dah start untuk dihasilkan. Sebab apa? Sebab cahaya matahari dah tak ada. Macam aku cakap tadi, circadian rhythm dipengaruhi oleh cahaya matahari. Bila dah makin gelap, kita jadi mengantuk. Sebab apa? Hormon melatonin. Hormon melatonin merendahkan kita punya heart rate, degupan jantung, merendahkan kita punya pernafasan, respiratory rate. So kalau kita tengok pada tweet kawan tu, dia cakap lepas maghrib kita punya heart rate akan jadi rendah, jadi slow. Okey, kalau aku explain menggunakan circadian rhythm, apa yang dia cakap tu betul. Sebab waktu malam memang heart rate kita akan rendah. Okey, tapi dia bergantung juga. Kalau time tu malam-malam tu dia pergi main badminton, takkan rendah kot. Mesti duduk main badminton kan, exercise mesti tinggi. Kalau orang yang betul-betul atlet ke apa, dia punya heart rate dia berbeza dengan kita. Circadian rhythm yang apa yang aku nak cakap ni adalah setiap orang tu berbeza-beza, tapi dia punya secara general explanation menggunakan teori yang ni, dia mengatakan memang waktu malam kita punya heart rate akan lebih rendah sikit, kita punya respiratory rate memang akan lebih rendah sikit. Tapi kalau mandi malam menyebabkan heart rate rendah tu, aku tak boleh nak jawab. Dan bagi aku tak sah, tak sahih pun. Kalau ikut hormon, yes, memang betul. Kadar degupan jantung waktu petang tengah hari berbeza dengan kadar degupan jantung waktu malam, disebabkan oleh circadian rhythm. So korang faham tak apa yang aku cakap ni? Boleh faham kan? Dapat idea kan apa yang aku cakap ni? Bukan aku cakap mapu-mapu ni, berdasarkan circadian rhythm. Kalau apa tak percaya, apa Google, apa study circadian rhythm tu macam mana dia works. Korang akan jumpa apa yang aku cakap ni. Apa yang aku cakap ni bukan aku nak lawan Dr. Amalina, bukan aku nak lawan doktor seorang tu nama apa tau, bukan aku nak lawan Dr. Suhazeli tu, bukan aku nak lawan Dr. Benny, tak. Dan aku tak backup siapa-siapa pun. Aku just bagi opinion aku. Opinion aku, yes, waktu malam kita punya heart rate, kita punya respiratory rate memang akan rendah sikit. Sebab apa? Sebab kita punya hormon cortisol level dah makin rendah time malam. Melatonin hormon tinggi. Tu kita rasa macam relax malam-malam sebab kita nak tidur. Sebab tu. So aku harap korang faham apa yang try aku sampaikan benda ni. Aku tak tahu pasal apa yang boleh jadi teruk sangat. Mungkin salah misunderstanding lah misunderstand antara Danny yang tweet ni, lepas tu Dr. Marina pula bla 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 semua tu dah macam member. So explanation aku berkaitan macam ni. Benda ni berkaitan dengan hormon. Jantung punya degupan semua kaitan dengan hormon. Pernafasan kita semua berkaitan dengan hormon juga. Bukan satu faktor saja, dia multifaktorial. Okay? So aku harap kau faham dan boleh membuka sikit minda kita berfikir. Kita berfikir. Aku tak nak korang terima bulat-bulat apa yang aku cakap. Aku tak nak korang terima bulat-bulat apa Dr. Malin cakap, walaupun dia cerdik ke, dia genius macam mana pun. Jangan terima bulat-bulat. Study dulu apa yang dia cakap. Betul atau tak? Yes. Aku tak nak korang terima siapa-siapa punya. Just dengar, dapat idea, study. Okay, betul. Betul. Terimalah. Janganlah terima bulat-bulat time tu. Study dulu. Okay? So, terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni. Sorry lah aku tak boleh buat proper video sebab ambil masa lah nak kena edit semua bagai. Just aku buat macam ni, aku terus upload. Okay, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.